Selalu pembangkang jadi kerajaan di pembangkang, Di rural. dia akan jadi macam, oh, I will not stand out ataupun question akta ni, because dulu aku yang sokong akta ni. Dulu saya yang nak pas akta ni. Tapi yang dulu tak sokong pun sekarang jadi sokong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua yang sedang bersama-sama PPM dalam podcast Fail Aduan PPM. Pertama sekali syukur kepada Allah SWT atas rahmatnya Tok Ki. Kita masih diizinkan untuk meneruskan perjuangan dalam mempertahankan hak serta membela mereka-mereka tertindas. Saya rasa perjuangan yang 27 tahun, Tok Ki, 27 tahun ni sebenarnya penat untuk NGO berada dalam keadaan stabil. Mungkin insya-Allah masih kekal relevan. 27 tahun tu satu tempoh yang sangat-sangat panjang. InsyaAllah pada sesi ini kita akan membicarakan sebuah isu yang pada saya teramat penting. Dan malangnya isu ini, Tok Ki, dia hanya diambil peduli oleh segelintir saja. Walhal isu ini adalah isu yang membabitkan semua rakyat Malaysia. Dan ternyata sangat sedikit orang yang peduli. Dan isu yang dimaksudkan adalah isu RUU 342. Seperti biasa, panel kita dah tentulah Tok Ki. Dan yang tak perlu saya perkenalkan lagi, turut bersama dengan kita seorang individu yang sangat berani menyatakan kebenaran dan menolak penindasan walaupun terpaksa berhadapan dengan pelbagai cabaran. Individu yang saya maksudkan adalah Dr. Roland, seorang doktor perubatan. Apa khabar, Doktor? Khabar baik. Saya rasa Dr. Roland berani pada Tok Ki. Doktor, terima kasih kerana sanggup bersama-sama kami pada hari ini dan mungkin kecaman akan makin banyak selepas ini. Tak kisah. Kita jalan terus. InsyaAllah, Alhamdulillah. Okey, Tok Ki, bila kita bincangkan isu yang sangat panas ni, isu RUU 342 ni, sebuah pindaan akta yang saya lihat ia menafikan hak asasi manusia. Yang memaksa serta memberi kuasa yang sangat besar kepada individu-individu tertentu, sehingga individu tersebut boleh melakukan kekerasan sekadar cukup dengan apa dia rasa. Dia rasa percaya tanpa perlu dibawa apa-apa bukti. So satu hari nanti, Doktor, kalau doktor diberi kuasa tertentu, cukup dengan doktor rasa saya ada penyakit tertentu, doktor boleh melakukan kekerasan pada saya. Ini yang saya faham, Doktor. Nanti saya akan minta doktor dengan Tok Ki untuk jelaskan. Tak cukup dengan tu, kita semua boleh diasingkan di mana-mana tempat, termasuklah penjara mungkin, bagi apa-apa tempoh yang dirasakan cukup sekadar dengan rasa percaya. Bermaksudnya nanti, kita semua ni, antara kita, bila ada inspektor kesihatan datang, dia bagi tahu atas arahan daripada orang atasan, dia rasa doktor ada penyakit yang boleh berjangkit dan doktor boleh ikut saya dan boleh ditahan. Dan kalau doktor react, doktor akan dilakukan kekerasan boleh berlaku ke atas doktor. Betul, Doktor? Setakat ni, Betul. Okay. Cukup dengan rasa percaya. Dia merasakan doktor ada, cukup. Dan untuk lebih jelas, saya akan membaca pindaan tersebut yang telah diluluskan di Parlimen baru-baru ni. Dinyatakan dengan di sini, pindaan dia di Seksyen baharu 14A, seseorang pegawai diberi kuasa, mana-mana inspektor kesihatan, boleh memerintahkan supaya mana-mana orang yang dijangkiti atau dia mempunyai sebab untuk percaya. Saya ulang, dia mempunyai sebab untuk percaya telah dijangkiti oleh sesuatu penyakit berjangkit untuk menjalani pengasingan atau pengawasan di mana-mana tempat dan bagi apa-apa tempoh yang difikirkannya patut atau sehingga dia boleh dilepaskan tanpa membahayakan orang lain. Seseorang pegawai diberi kuasa boleh menggunakan kekerasan yang perlu untuk memastikan perintahnya dipatuhi. Tok Ki, kita berada dalam keadaan di mana akta itu cukup kuat. Tetapi bila ada kuasa, Tok Ki, maksudnya ada kuasa yang terhad. Ini kuasa yang advance ni. Dalam kuasa yang terhad pun kita nampak berlaku penyalahgunaan kuasa. Benda grey area
penyalahgunaan kuasa boleh berlaku. Sebagai contoh, pengat kuasa tu sekiranya dia boleh menahan kenderaan, dia boleh boleh berlaku rasuah. Dan dia hanya boleh tahan di situ saja tu lagi. Dia boleh dia boleh buat roadblock dan sebagainya. Dan kita tahu berlaku banyak ketirisan dalam proses penguatkuasaan tersebut. Dan sekiranya yang saya sebut tadi Tok Ki, seseorang itu boleh ditahan atas sebab percaya tanpa perlu ada sebab apa-apa penjelasan lain dan menggunakan kekerasan dan boleh diugut, saya akan tahan awak pada tempoh yang saya rasa sesuai di mana-mana sebab saya rasa. Jadi Tok Ki, saya nak tanya Tok Ki dengan Dr. Roland serentak lah. Pandangan mengenai Seksyen baharu 14A ni. Kalau boleh Tok Ki nak serah Dr. Roland ataupun Okay, bagi dia dulu pasal dia tamu. Okey, kalau kita lihat pada Seksyen 14A ni, I think kita kena lihat kepada Akta Berjangkit ni secara luas. I think kepada ramai rakyat Malaysia yang faham tentang akta ni, kita lihat dalam waktu terdekat 3 hingga 4 tahun lepas, sewaktu kita dilanda dengan musibah bencana pandemik ni, adakah persoalan-persoalan ni macam mana penguatkuasaan tu telah dijalankan? This is something very near. Sekarang baru berlaku. So kita lihat retrospectively sekarang ni, kalau kita buat postmortem yang masih tidak dibuat, tak selesai pun. So tiba-tiba ada akta baru. So kita lihat banyak juga kegagalan SOP, di mana kita nampak macam penggunaan mask. Kita lihat pada lockdown, menggunakan senjata api. Mungkin dekat area-area berhampiran area sini, kalau kita ditahan oleh polis untuk buat U-turn, terpaksa you kena buat. And then kita lihat juga pada waktu tu, sekatan pukul 8 kena pulang ke rumah, kena boleh keluar daripada rumah pukul 6 pagi ke 8 pagi dan sebagainya macam tu. So benda tu pun telah kita lihat tak ada kajian saintifik maupun tempatan ataupun luar negeri. Doktor, saya harus tanya. Okey. Dr. Shah tidak ada kajian saintifik dibuat? They didn't do social distancing punya scientific punya kajian. Dah terbukti. Itu hanya pendapat. So again kita lihat dalam konteks ni, kalau mereka berpandangan saja, they can do it tanpa scientific justification. Tetapi I think isu yang kita lihat is to 4 years ago, apa yang berlaku. Tetapi harus diingat juga, akta ni bukan hanya lihat pada pandemik. Akta ni harus juga lihat pada isu endemik punya situation. Seperti katakan dalam situation kalau kita ada terebaknya TB ataupun batuk tuberculosis. Okey, adakah kalau ada satu individu dalam komuniti dia enggan untuk dapatkan rawatan, and dia akan berterusan keluar ke perimeter kawasan perumahan dia dan akan merebak, adakah apa choice kita ada? Itu satu. That means, adakah kita akan tahan dia, ataupun akta-akta yang kita telah wujud dulu yang sedia ada cukup untuk tahan benda. Mungkin masa tu tak ada peruntukan. Okay. Now ada peruntukan, tetapi the thing yang kita kena lihat is to what extent, apa guideline ataupun protokol sekiranya benda ni lah endemik ataupun individual situation ataupun dalam mass scale, dalam situation pandemic. That is the dia kena ada macam ada yardstick, dia kena tri-edge, dia kena ada macam tu. It's because kita dah lihat the mistakes dan kita telah juga lihat macam mana satu pandemik telah disalahgunakan untuk kepentingan politik, kepentingan individu, bukan hanya di mana-mana dunia. Bila berlaku pandemik sebagai contoh, Doktor, kita sebenarnya yang paling sengsara adalah masyarakat lah. Ya. Yeah. Dan harga emas yang dulu saya ingat harga emas, satu keping emas yang sangat murah tu pun pernah dijual pada harga RM10 dan orang tak boleh beli. Satu orang kena beli bulk. Memang boleh berlaku salah laku dalam tempoh pandemik. Betul. So itu benda yang jelas, tak termasuk lagi benda betul. yang kita nak cerita pasal. And then saya nak juga start sikit. Mana-mana inspektor kesihatan boleh memerintah seorang yang disyaki kan. So yang persoalan yang saya nak tanya, apa qualification ataupun skill knowledge untuk seorang inspektor, apa qualification untuk dia jadi inspektor kesihatan? Ini bagi saya dia macam a broad scope. Ataupun sesiapa yang dilantik selepas itu. So
apa qualification dia untuk tengok ciri-ciri kesihatan ke, ada sign and symptom ke apa-apa ke? Dia Adakah dia seorang pegawai sini, perubatan ke? sini dia tidak nyatakan, tidak dinyatakan perlu ada So asas adakah apa-apa. individu ni akan diminta rujuk kepada seorang pegawai perubatan yang berdaftar untuk disemak Dia sama tidak ada. disebut. So these things is one issue, tetapi saya melihat as a double, saya lihat daripada dua angle lah. Saya lihat saya sebagai pemerintah ataupun saya enforcer, and then another one more thing, I'm a consumer. Saya sebagai rakyat. So kalau saya sebagai pemerintah ataupun saya beraksi atas di bawah Kementerian Kesihatan, saya juga akan lihat apa is the scope, what is my powers. Sekiranya ada isu ini berlaku, whether it's endemic, pandemic ataupun individual yang ada isu macam ni, adakah kita akan macam mana kita nak tahan, macam mana kita nak advise, ada tak bentuk budi bicara dulu, negotiate dulu. Okay, kena terpaksa encik tak boleh pergi dengan situation TB ni merata-rata ni. So kita tak boleh hanya lihat pada pandemik saja, we have to lihat a lot of things. Baik doktor. Okey, ada soalan yang dinyatakan Ketua Pengarah Kesihatan mempunyai kuasa lebih dari, ini kenyataan, okey ya, saya quote kenyataan ni. Apabila akta ni berlaku, KP Kesihatan mempunyai kuasa lebih dari Agung ataupun KPN, Ketua Polis Negara, kerana boleh melantik siapa-siapa di mana-mana pada bila-bila yang beliau rasa patut menggunakan kekerasan yang perlu. Apa pandangan Tok Ki tentang Seksyen 21A ni? Saya Tok Ki ingat, undang-undang ini biasanya dibahaskan ataupun dibincangkan. Tok Ki jumpa selepas akta itu diluluskan, lebih kurang saya ingat 12 wakil rakyat ahli parlimen. Tak, saya tanya tahu tak, dia pun tak tahu. Jadi saya pun jadi pelik macam mana akta begitu penting mereka pun tak tahu, dan according to dia orang, biasanya kementerian-kementerian yang nak memperkenalkan akta biasanya diberi briefing, pun tidak diberi briefing. Jadi kita peliklah kenapa perkara ini terjadi, pasal benda ini amat penting. Kenapa diwujudkan ruang-ruang tindakan yang terlihat seperti salah laku dibiarkan wujud. Adakah ini perlu? Pasal kita dah tengok daripada, Maksud dia memberi ruang kepada salah laku yang besar. situasi, ya boleh, maknanya orang tak tahu satu. Lepas tu apa benda ni, apa perlunya perkara ini dilakukan begitu ganas? Maknanya boleh tangkap Dr. Roller, esok Dr. Roller pun boleh kena tangkap. Kalau pasal Saya lah paling senang kena tangkap sebab Yalah. kami yang tengok patient. dah Katakan tentu. patient tu datang dengan ada penyakit, dia kata Dah tentu. engkau dengan Sama doktor-doktor je. yang di-check pun tangkap. jadi mungkin doktor dah kena buat repo dengan KP Kesihatan dengan betul-betul lah. Kalau tidak, bahaya untuk doktor. Jadi benda ni, lagi pun satu lagi, akta ni pun dia pelik juga. Maknanya kalau dia tengok seseorang itu sesama, tangkap lah. Pasal dia tak kata contagious, dia tak kata bahaya, dia kata contagious. Berjangkit. Sekadar boleh berjangkit cukup. Berjangkit memadai. je cukup. Dia kata, dan kalau ni kan, kalau lah saya sakit, doktor, saya sakit, bawa saya ke hospital. Bukan bawa yang dulu, Tok Ki ingat, yang COVID dulu, kawan saya kena tangkap, Azman, kena tahan, Dia letak di Maib. letak di Maid, tak ada buat apa-apa pun. Tak ada bagi apa pun. Lepas tu dah 2 minggu, okey. Jadi, dia macam ada pelik lah. Ini satu benda yang kita tak masuk akal. Dan kita melantik wakil rakyat untuk melindungi kita dengan dia punya complete indulgence in rakyat punya masalah. Ni rakyat pun tak tahu. Jadi, benda ini rasanya cukup menakutkan. Pasal dia boleh jadi sesiapa, kalau lah katakan Tok Ki pun jadi pegawai Inspektor Kesihatan. Tok Ki baik dengan KP. Bukan baik KP, tak payah baik KP. Dah dilantik tak payah baik lah. Dilantik, tapi Tok Ki baik dengan Nine Dragon. Oi, seronok. Jadi musuh-musuh boleh Habis semua orang tangkap. Ataupun orang politik. Contohnya menteri-menteri ni, banyak yang nak berlawan hari besar ini. betul kelompongan juga. Maknanya dia boleh tangkap sesiapa saja tengah nak bersyarah ke, okey, ini tangkap dulu. Jadi
Benda ni kita dah lihat berlaku masa time 2021 di mana parlimen pernah ditutup banyak kali. And it happened. Kita macam tanya, tiba-tiba parlimen tutup. Oh, ada kes COVID dalam parlimen. Siapa tak ingat? I mean, yang menjadi mangsa kepada benda-benda ni pun ialah ahli-ahli parlimen yang dalam kerajaan sekarang. They were the victim of the same product. Okey, doktor. Sebelum ni Perdana Menteri sebelum ini Datuk Seri Ismail Sabri menyatakan pindaan Akta 342 tidak akan dibentangkan. Ini pada tahun 2022. Pada tahun 2021, PMX sekarang menyatakan saya akan arahkan semua ahli parlimen PKR menentang pindaan Akta 342. Dan tokoh politik yang terkenal Tengku Razali Hamzah menyatakan undang-undang ini apa perlunya undang-undang yang zalim seperti ini. Ini ada keratannya di sini ya. Kita quote exactly apa yang dinyatakan. Dan kenapa benda ni berubah? Rasanya kenapa benda ni berubah? Saya pun tak pasti macam mana dan kenapa benda ni berubah. Sama ada the fokus pada ketika itu hanya berfokus pada saman dan tidak fokus kepada apa kuasa-kuasa yang dibekalkan. Tapi saya lihat pada tahun 2021 dan 2022, fokus pada kebanyakan MP hanya fokus pada isu denda. So I think denda tu mereka telah semak semula. I think denda sekarang telah diturunkan. Tapi isu-isu berkait seperti ini sweep through. Dok, kalau saya tengok di sini doktor, dinyatakan Akta 342 ini adakah lebih zalim daripada SOSMA? Adakah doktor merasakan ia lebih zalim dari SOSMA? Saya secara peribadi saya rasa tak adalah. I think SOSMA is worse lah. Secara peribadi. Tapi Tapi SOSMA ni dia perlu asas yang dia ada asas bukti. Dia perlu tapi dia boleh kena ada detention pun tanpa. So dia sama level ke ataupun dia adik-beradik yang kategori sama ke ataupun berbeza? Saya rasa of course again Akta 342 is not like SOSMA. Kita kena lihat satu benda je. Kalau sesiapa nak menggunakan akta ni di bawah kuasa yang akan dibekalkan kepada pengarah kesihatan. I mean, dia sebagai seorang pengarah kesihatan mesti menggunakan a lot of dia punya ability dan dia punya wisdom lah untuk decide something. Memang dia boleh pegang power tu. Tapi kuasa tu kena digunakan dengan betul. Itu yang the issue is again is abuse of power tu je. Tapi doktor, hakikat sekarang doktor kita aware lah. Kita tak adalah kata kita baik. Tetapi di luar sana ramai orang tak baik juga. Betul tak doktor? Kita nak label kita baik, kita pun macam tak apalah kau nilai lah. Tapi kita tahu hakikat di luar sana, ramai penguat kuasa yang juga telah menyalahguna kuasa. Ada ramai orang jahat. Jadi kalaulah kuasa itu terjatuh kepada tangan orang yang salah, sebab dia tidak bagi tahu any numbers. Sebab bila ini yang saya faham, betulkan saya kalau saya salah. Tapi masalahnya orang jahat masih hero. Betul lah. Itu cabarannya lah. Doktor, kita pergi kepada soalan berikutnya. Apakah yang doktor rasa kesan yang akan berlaku kepada kesihatan mental kepada mereka-mereka yang akan berkemungkinan ditahan? To what extent ini akan berlaku, doktor? Sebab kita nak faham juga, sebab kalau doktor ikut pengalaman pesakit-pesakit ataupun siapa-siapa yang pernah bersama doktor, mungkin mereka pernah dikuarantin, ditahan dalam tempoh yang lama. Ada tak mereka mengadu trauma dan sebagainya? Kalau doktor boleh share sikit. Saya lihat kalau dilihatkan sebagai isu-isu kesihatan mental dan juga emosi kan. COVID-19 tu menjadi satu pengajaran yang cukup jelas untuk kita lihat dari segi pada time kita lockdown. Negara Amerika pun lockdown sekali, kita lockdown 3 kali. Okay? Satu. And then di Indonesia tidak ada lockdown. Saya ada kot negeri-negeri yang capital kot. Tak, because ini diberitahu oleh kawan Probobo. Semalam saya berjumpa, dia kata mungkin antara jasa terbesar siapa? Jokowi adalah tidak ada lockdown. Probowo bawa paper suruh sign
Dia tak nak Oh, sign. dia tidak buat darurat. Okey. Dia tidak tidak mengisytiharkan darurat secara Jadi benda keseluruhan. orang tak boleh, tak Jadi tak dia masalah. contain berdasarkan Keperluan. keperluan. Tapi maknanya Macam kita tapau semua. habis semua dengan dawai duri lagi. Apa? Bak wire. Bab buaya. This is pasal mungkin bab buaya tu takut COVID takut kot. So, emotional impact again. Kita lihat dari segi lockdown. Ramai orang yang mungkin PJJ, ada yang nak buat upacara perkebumi yang tak dapat buat. They never saw their parents yang pada waktu akhir. Kita faham lah transmission dan sebagainya isu tu. Kita lihat pada kanak-kanak. Mereka terkurung kat rumah, tak boleh keluar, taman permainan pun tak boleh keluar. Vitamin D tak dapat. Memang vitamin D confirm tak dapat, kajian dah cukup tentang benda tu. And then kita lihat juga kepada school delay. 6 minggu, lepas tu tiba-tiba off 4 minggu dan sebagainya. Sehingga hari ni ada kesan dia, Dok. Dah selepas 3 tahun Sampai sekarang kita tak boleh masuk pada the same school schedule daripada tahun 2020. And then ada banyak budak-budak yang pakai mask and pergi ke taska pun pasal pakai mask and mereka tak dapat tengok pergerakan muka, interaksi, senyum, marah semua. Mereka tak boleh dapat pick up benda ni. So there is impact and negara luar memang dah cukup banyak kajian. Tapi apa yang saya rasa tu the challenge dalam parlimen is sekarang ni pembangkang ialah kerajaan dulu. So this is another new perspektif kita akan lihat. Bila akan tertukarnya selalu pembangkang jadi kerajaan di pembangkang, Di rural. dia akan jadi macam I will not stand out ataupun question akta ni because dulu aku yang sokong akta ni. Dulu saya yang nak pas akta ni. Tapi yang dulu tak sokong pun sekarang jadi sokong. Itu yang menjadi persoalan yang saya pun tak faham sebab dinyatakan di sini tidak akan akan menentang, bukannya tidak akan menyokong, akan menentang. Jadi adakah perbezaan antara pada waktu tu dan pada waktu sekarang? Dan Daripada ada segi- apa keperluannya? Dan cerita macam ni lah. At the end of the Perlu bagi saya perlu tak ada pindaan? Ada certain segment perlu ada pindaan. Ya, tapi yang ada pindaan tak ada pindaan. Saya macam ni, saya pada pandangan yang saya sebagai orang awam lah. Pindaan itu perlu, tetapi adakah dia memberi kuasa yang sampai luar biasa cukup dengan rasa percaya? Dok, ini satu benda yang saya terkejut masa Tok Ki. Itu yang saya fikirkan. The next thing is now to see the peraturan. Bila you buat satu undang-undang, based on pengalaman saya kerja dalam KKM pun, pas you buat akta ni, then comes the peraturan. Tapi peraturan tu kena tengoklah ada wewenang dia punya peraturan tu macam mana. To what extent peraturan tu akan pergi. Okey, faham. Tok Ki, undang-undang ini memang dah akta ini seolah-olah dia bercanggah dengan hak asasi manusia. Apa point Tok Ki rasa part mana yang Tok Ki rasa yang perlu kita buat persediaan? Sebab katalah akta ini tidak boleh kita terpaksa teruskan. Apakah yang Tok Ki sangat risau sekali sebenarnya? Salah guna kuasa. Salah guna kuasa berleluasa. Pada Tok Ki berleluasa lah. Jadi bila dah berleluasa, siapa yang amat memerlukan kuasa ini? Siapa yang akan mendapat manfaat tertinggi dengan kuasa-kuasa ini? Sedangkan kuasa ini sebenarnya kuasa tak banyak. Tapi orang boleh salah guna. Contohnya, orang bawa masuk M16. Yang memberi kuasa itu hanyalah pegawai yang menjaga di checkpoint. Kalau dia kata okey lah. Tapi salah guna itu boleh menyebabkan pembunuhan, kematian yang luar biasa. Jadi Sebab secara tak langsung akta ni juga akan memberi trauma pada orang-orang yang berlaku kekerasan, Dok. dan dia boleh buat apa saja. Itulah apa definition kekerasan, apa level tu kita kena tahu sekarang. Now only point is kita tengok what is SOP. Okey. SOP pun tak ada. Doktor bersetuju dengan apa Tok Ki cakap tadi berkenaan dengan ataupun doktor nak tambah apa-apa tentang penyalahgunaan kuasa, doktor, ataupun Bagi saya penyalahgunaan Kita tanya kenapa. The question is why this kind of act is necessary. You nak guna kepada siapa ni? No, I think why this kind of section? Yalah, kalau dulu contohnya ada komunis. Mungkinlah ada perlu melakukan akta yang and then ada ISIS. Perlulah ada. Tapi benda ni Tok Ki nampak macam tak berapa ada sebab yang masuk akal.
Pasal kita ada Itu yang perlembagaan. saya tanya pun. Kalau nak menggunakan kekerasan, again, saya punya soalan is, apa kapasiti inspektor kesihatan ni? Katakan you nak tahan orang yang silat dia black belt level, and you tak ada any combat training, adakah you boleh guna? You akan dibekalkan dengan apa yang dikatakan dalam parlimen, pegawai akan dibekalkan body cam. Dengan pistol Itu- boleh. itu- Doktor, Bagi pistol M16 pun bagus. ada kemungkinan ke pindaan ini dibuat pada masa ianya belum matang? Dia belum dibincangkan secara matang. Ada kemungkinan. 23 orang je yang ada di parlimen hari itu. Dan kenapa benda Berapa orang Doktor? Saya maaf, 23. 23 bersetuju. Kalau orang tengok berkira dalam tak, dia sebenarnya Toki dimaklumkan semalam, sebenarnya tak perlu 23. Tu Dia orang perlu cukup. 19. Wow. 19 cukup. Jadi ini mungkin ada kelemahan juga yang perlu dilihat. Pemimpin berharus bertanggungjawab lah. Sekiranya Iyalah. berlaku ni, blame on them lah. Soalan ni kepada Tok Ki. Apakah kesan terhadap ekonomi jika seseorang itu hilang pekerjaan dan pendapatan akibat daripada tindakan yang dibuat oleh inspektor kesihatan? Dan kebiasaannya, adakah pihak yang mengambil tindakan itu akan bertanggungjawab? Sebagai contoh Tok Ki, bila dia tidak nyatakan pada satu tempoh di mana untuk ditahan, nak diletak ataupun nak diasingkan, pada oleh siapa-siapa, dan akan ada kesan lah kepada mereka yang ditahan tu ataupun yang diasingkan tu. Jadi adakah kerajaan akan bertanggungjawab berdasarkan pengalaman Tok Ki? Berdasarkan kalau kita sentuh sikit isu vaksin, ada tak kerajaan bertanggungjawab, dan akankah kerajaan bertanggungjawab untuk perkara ni? Ikut yang lepas, berjanji bertanggungjawab. Berjanji akan memberi ganti rugi. Berjanji akan merawati. Tapi setakat ini kita tengok tak ada janji-janji ataupun undertaking yang diberi itu tidak dilaksanakan. Sama sekali ada, saya rasa Tok Ki. Terlalu sedikit. Ada yang kita yang sakit mata, buta mata tu, dia total claim dia dalam 2,000 je dia dapat. 2000. Kenapa dia harus membuktikan, dia harus Dia sekarang ni orang dah sakit. You nak suruh lawyer, nak suruh apa, mana ada orang upaya. Kita yang pentingnya satu bahagian tu yang orang rasa macam siapa nak bagi, kalau tidak okey you bagi lawyer. Okey lah juga lawyer pun tak bagi. Now if you give appoint lawyer, yes, okay, take up the case. kadang-kadang betul Tok Ki sebut perkara tu kan, sebab kadang-kadang apabila kita berada dalam keadaan tertindas ataupun bermasalah, Tak boleh nak buat kita kerja tak mampu dah. nak buat apa dah. Jangan kata Dia nak tidak ada upaya. kita memang tidak ada upaya, betul, itu ada exact. Jadi kita berurusan dengan orang yang tidak ada upaya. Bagaimanakah itu tidak dilihat sebagai satu kezaliman? Pasal orang ni, saja Tok Ki nak share sikit ya. Nak share sikit. Tok Ki tengok tahap keinsafan kita bertambah teruk. Okey, nak share satu cerita, mungkin tidak berkaitan tapi elok di-share. Anak Tok Ki baru dapat lesen. Baru lulus. Bila ditanya, okey dah lulus, bila boleh dapat lesen? Kata orang tu, driving school kata, at least 40 days. Apa perlu 40 hari ya? Ini cerita betul ni. At least 40 days. Dah lulus kena dapat. Ada ke maknanya hari ni tidak penting pada orang lain? Contohnya saya bekerja, saya nak lesen kereta. Saya dah dapat lesen, saya nak bekerja, nak kena tunggu 40 hari. 40 hari, makan 40 hari ke tak makan macam mana contohnya? Jadi tidak ada nampak satu benda yang nak dibuat Persungguhan untuk dah. membantu. Ni tak kisah. Pasal bukan aku punya. So, you nak mati pun, you matilah. It's not me. Jadi, that is the problem. The pandemic that is we are facing. So, that is a kind of pandemic. Also, pandemic of the heart. Komplisит. Tok Ki, bermakna Tok Ki ingin menyatakan, adakah soalan saya yang saya ingin Tok Ki jawab secara jelas, adakah Tok Ki merasakan kerajaan bersedia untuk bertanggungjawab? Tidak. Atas kesan. Dia macam ni. Tidak. Ni pasal macam ni. Saya pun tidak nak menyalahkan kerjaan sangat kadang-kadang. Pasal kita pun salah. Kebanyakan kita pun salah. The families are not taught. Contohnya buang sampah. Family pun tidak diajar jangan buang sampah. Jangan buang makanan. Pun tidak diajar buang makanan. Makanan buang. Lepas tu dia jadi menteri. Esok dia buang juga makanan. Because it's like that. And, so kita nak sentuh sikit pasal disebut pasal Perdana Menteri janji ke apa benda. Kita pun perlu sedar. Sebab itu kita perlu ada kekuatan. Individually, we have to have some form of
strength. Because, okay lah, katakan hari ini kan, saya percaya pada you 100%. Tetapi, okay, katakan you tiba-tiba dilantik jadi Perdana Menteri. You dilantik jadi Perdana Menteri, and the one that will immediately come to you, the businessman, The lobbies lah. the cartel, the syndicate. Kena balas jasa balik tu. Yalah, the syndicate yang apa benda ni, yang akan beritahu, ini kita tengok luaran pun, yang kita tengok dia kata, okay doktor, you ingat dulu kita tolong you, contohnya. Ataupun, this is our protocol. If you don't listen, Dan ini berlaku di mana-mana. Di mana-mana, di mana-mana. Seluruh dunia. Seluruh dunia. Pemimpin dunia dibunuh. Bila tak ikut, dia dibunuh. Presiden Iran kena bunuh. JF Kennedy pun dikata, our people also we kill, so what about you? I mean, no big deal. Iraq. Tapi Tok Ki, bila kita sentuh bahagian ni, semua rata-rata masyarakat yang umum, dia merasakan ini adalah teori konspirasi. Pasal dia dilakukan sedemikian. Jadi, kita kena betul-betul hendak berubah. Baik. Jadi, hendak berubah. Saya nak tanya, kita cerita tadi, orang yang akan jadi paling berpengaruh adalah KP, kesihatan. Dalam akta. Mana rupa KP? Siapa dah tengok rupa KP? Okay. Siapa dah tengok orang paling berkuasa di Malaysia? Akan ke ataupun sudah? Okay, yalah, ikut akta, ini orang yang paling berkuasa. Kita tak salahkan dia. Dia pun ikut dalam sistem juga. Jadi siapa? Jadi macam mana kalau kita boleh insya-Allah individu ni kita harap okey dia baik. Baik. Apa kalau jatuh pada tangan yang salah? Okey, pada yang salah ataupun orang yang atas dia, kawan dia, whatever. Jadi yang kita risau hari ini, ke mana arah tuju kita? Kalau kita tengok arah tuju kita sekarang ni, tahu tak di siapa tentukan? Adalah duit. Duit yang banyak ada duit ini adalah pharmaceutical company yang besar yang buat apa saja, yang menipu daripada dulu sampai sekarang. Tipu. Doktor, they've been cheating. Yang orang doktor bersetuju dengan kenyataan tu, doktor? Doktor, I think I must call. Itu kenyataan. Doktor, I must call for all the doctors out there to stand up against all this cheating. Because yang doktor yang baik dia sanggup lawan, yang tidak dia ikut dia bagilah. Okay, saya sebenarnya berdasarkan pengetahuan, ramai doktor yang ingin kehadapan tapi mereka pun terperangkap dalam situasi yang mereka ada. Adalah dia macam nilah. Kalau voice out you kena tahan lah. Kena tarik lesen. Charge. Lesen kat sini tak adalah. Tapi kalau dia tak pasal-pasal pun dah kena bawa ke mahkamah. Tapi steady doktor kan. You kena fight system ni because system tu memang menipu. So we have got to do something to change the system that is being practiced now. Okay. Kita telah sampai ke hujung sesi podcast kita. Mungkin doktor ingin nyatakan sesuatu secara harapan doktor. Rumusan dan harapan berdasarkan pindaan ni. Saya rasa once akta ni telah dilepasi bacaan pertama, kedua dan ketiga dengan sebegitu segera dalam hanya beberapa jam saja. Apa yang kita lihat sekarang ni is once it's passed, we have to respect the system. Satu. Kedua is kita kena lihat moving forward is okay, what is the SOP and what is the guideline. Because guideline ni yang kita boleh sebagai ada medical expert, ada consultants dan ada pakar-pakar. Ada tak ada sesi libat urus bersama? Belum lagi. Saya rasa tak tahu lagi. Yang kalau ikutkan wakil rakyat, Tok Ki kena request untuk sesi libat urus. Ikut wakil rakyat, dia yang Tok Ki jumpa, biasanya semua akta diberi penjelasan. Yang pasal apa yang ni tak ada pula. Mungkin mereka pun tak ada Tok Ki pada ketika tu. Dan lagi satu yang saya mungkin nak tekankan, berapa banyak ahli parlimen yang actually orang perubatan pun. Itu satu benda yang very very important. People yang on the ground. Yang perubatan tapi doktor, dalam hal ini doktor, kita tidak perlukan seorang yang mempunyai apa-apa kepakaran pun untuk apa-apa dan mana-mana. Dan apa-apa dan mana-mana pada bila-bila masa atas rasa percaya. Jadi dia kena cari hati-hati lah. Rakyat Malaysia kena bangkit balik menggunakan hati-hati yang ada. Tak boleh. It cannot work like this. Untuk soalan terakhir pada Tok Ki. Apa yang perlu masyarakat buat sekarang? Nombor satu, masyarakat kena faham.
Tapi dah wakil rakyat pun tak berapa nak faham, jadi satu cerita lah. Kita juga akan didera oleh kelemahan kita sendiri ataupun kejahilan kita sendiri. Jadi kita kena sedia bangkit untuk bawa isu ni ke hadapan, sehingga kan because at the end of the day, ataupun Tok Ki setidak-tidaknya peduli cakna Tok Ki. yalah, Setidak-tidaknya paling cakna. tidak benda ini perlu, pastinya yang nak kenanya rakyat. Jadi kenapa rakyat tidak diberi peluang? Saya rasa mungkin rakyat merasakan mungkin tidak akan kena kat aku kot. Tapi saya rasa, I think individually kan, I think PPIM, Toki semua, this fight ni, perjuangan ni dah mula pada time 2021 dah 3 tahun. I mean bukan kalau tak ada wakil rakyat tak tahu, impossible. Kalau masyarakat tak tahu, impossible. Rakyat lupa. Okay. Itu saja Tok Ki. Saya rasa setakat ini saja kita punya sesi pada hari ini. Akhir kata, kita berdoalah kepada Allah SWT supaya kita semua selamatlah Tok Ki. Dan semoga kita tidak, akta ini sesuatu dapat dibuat dan tidak ada berlakunya penganiayaan ataupun salah guna kuasa melalui sebuah akta yang saya rasa saya secara peribadi merasakan sangat risau lah. Jadi itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.